Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Nur Fariza binti Raja Bati Afandi dan juga rakan saya Nur Raihan binti Syukri akan membentangkan tajuk 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Pengenalan. Definisi ICT. ICT merupakan singkatan daripada perkataan Information and Communication Technology yang bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi boleh ditarifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memaparkan maklumat menggunakan perantaran teknologi. ICT daripada perspektif Barat. Secara umumnya, ICT menurut Barat adalah apa jua peralatan yang berasaskan komputer yang digunakan bersama-sama maklumat dan menyokong maklumat bagi memberi keperluan memproses maklumat yang diperlukan oleh sesuatu organisasi. Selain sebagai alat dan menyokong aktiviti maklumat, ICT juga sering dilihat sebagai alat yang membantu melalui 4 cara. Yang pertama, tugasan memproses maklumat. Yang kedua, tugasan membuat keputusan. Yang ketiga, perkongsian maklumat melalui pengkomputeran berpusat. Yang terakhir, inovasi. ICT daripada perspektif Islam. Hakikatnya, ICT yang digembar-gemburkan sebagai hebat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan maklumat melalui cara yang dipercayai, paling berkesan dan pantas. Jika diperhalusi, ICT yang diterajui oleh Barat tidak membincangkan tentang beberapa perkara yang penting seperti maklumat ICT, kandungan ICT, amanah dan adab-adab berkaitan ICT. Melihat pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan umat Islam sejak zaman berzaman, persoalan tentang teknologi, maklumat dan komunikasi sebenarnya telah disentuh di dalam sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan seharusnya ia dijadikan rujukan dan panduan kepada pemain dan penerajuk ICT. Pengglobalisasi ICT. Globalisasi dianggap sebagai proses yang meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Oleh itu, dunia tidak lagi mempunyai sempadan dan boleh berkomunikasi dengan lebih cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT yang berlaku mempunyai berkaitan yang signifikasi dengan globalisasi. Perkembangan ini membawa perubahan yang besar kepada masyarakat dunia, amnya negara kita Malaysia. Sektor yang menggunakan evolusi ICT antaranya ialah pertanian, makanan, pengangkutan, teknologi media dan komunikasi, pembinaan, kecerdasan buatan atau dikenali sebagai Artificial Intelligence AI dan internet benda, Internet of Things atau dikenali sebagai IoT. Evolusi teknologi ICT bermula pada kemerdekaan yang ke-13 telah membina masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden, iaitu pada tahun 31 Ogos 1970. Seterusnya, ianya berkembang pada tahun 1983. Perkembangan internet di Malaysia telah bermula apabila rakyat Malaysia yang pertama, iaitu Dr. Muhammad Awang lah, yang merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah OUM, memulakan idea untuk menggabungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet. Inisiatif ini
adalah untuk membantu rakyat yang celik IT dalam menghasilkan hubungan internet yang lebih baik untuk kegunaan bersama bagi memajukan negara Malaysia. Seterusnya, pada tahun 1987, rangkaian komputer Malaysia atau dikenali sebagai RANKOM telah ditubuhkan dengan kemudahan sambungan antarabangsa. Kemudian, program jaring Joint Advanced Integrated Networking telah dirumuskan bagi menambah baikkan RANKOM pada tahun 1991. RANKOM. Projek RANKOM ini memberi pengalaman yang baik dari segi pembangunan teknologi seperti forum elektronik yang mempunyai keupayaan berkongsi maklumat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Pada peringkat awal, hanya pihak universiti tempatan sahaja yang menggunakan RANKOM dan RANKOM seterusnya berkembang daripada sokongan pihak swasta. Jaring. Dalam rancangan Malaysia ke-6, projek jaring merupakan projek pembangunan utama yang menyokong aktiviti pendidikan, penyelidikan dan komersial bagi dihubungkan dengan banyak institusi akademik, penyelidikan serta agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Jaring telah berkembang dengan pesat dan internet boleh diakses melalui nodnya yang ditempatkan di seluruh negara Malaysia. ICT sebagai kemudahan dalam kehidupan seharian kita. Antaranya, segala kerja kita dapat diselesaikan dengan mudah dan banyak meringankan beban kerja kita yang sedia ada. Kedua, memudahkan mencari maklumat yang diperlukan. Ketiga, kita dapat meningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memberi gambaran visual dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita hanya menggunakan internet dan telefon pintar bagi berhubung bersama pensyarah atau kawan. Seterusnya, kita dapat menguruskan keuangan kita secara atas talian dan memudahkan urusan jual beli kita. Masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai keperluan hidup dapat menghubungkan sesiapa saja tanpa mengira waktu. ICT sebagai beban dalam pendidikan dan dalam kehidupan seharian kita. Dalam pendidikan, masa dan beban guru atau pensyarah menjadi lebih berat. Kedua, jurang ICT dan digital seperti faktor geografi di mana tempat mereka tidak mempunyai liputan internet yang sangat kuat bagi mengikuti kelas atas talian. Kekurangan kemahiran komputer dan pengetahuan penggunaan komputer menjadi beban kepada mereka untuk mengikuti kelas yang sedia ada. Manakala dalam kehidupan, kita mudah menjadi mangsa scam dan mangsa buri cyber. Kedua, kita akan dibelengui oleh hutang kad kredit akibat menggunakan transaksi tanpa sentuh sehingga kita tidak sedar yang ianya melebihi had. Dan yang terakhir, jenayah seksual dalam alam cyber menjadi ancaman kepada masyarakat kita. ICT muncul dalam pelbagai jenis apps dan social media, antaranya Google App Store, Play Store, Gmail, Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain. Antara etika yang perlu kita amalkan semasa penggunaan ICT adalah yang pertama, komunikasi sesama manusia.
Contohnya kita perlulah menghormati privasi dan pendapat yang dikemukakan oleh orang lain dan sentiasa menjaga adab pertuturan ataupun penulisan. Yang kedua ialah ketahui keberadaban dunia cyber. Contohnya kita perlulah memerhati keadaan sekeliling bagi mengelakkan salah faham dan tidak keselesaan orang lain. Yang ketiga ialah kita perlu mengikuti piawaian online. Dengan mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan, kita dapat mengelakkan pencerobohan dan juga didenda. Yang keempat, menghormati masa orang lain. Contohnya kita perlulah meminta jangka masa untuk kita melakukan perbincangan ataupun meeting. Yang kedua, kita perlu juga menghormati masa mereka atau masa kita dengan keluarga kita. Faktor ICT tapak pengukuran kesepaduan nasional kita dapat lihat dari segi politik, pendidikan dan juga agama. Dari segi politik, kita dapat lihat ia merupakan salah satu penyumbang utama yang membantu penyatuan paduan masyarakat. Yang kedua, dia dapat membantu pemimpin dalam menyampaikan maklumat yang dengan lebih mudah dan tepat kepada masyarakat. Yang ketiga, kita juga dapat membincangkan isu-isu semasa ataupun terkini yang melibatkan pelbagai etnik supaya tidak menimbulkan salah faham kepada masyarakat. Yang kedua, kita dapat lihat daripada pendidikan, iaitu ICT dalam pendidikan ataupun PMP, pendidikan dan pembelajaran. Ia dapat mewujudkan persekitaran yang realistik, interaktif dan menyeronokkan. Selain itu, ia juga mampu menjana daya kreativiti dan inovatif selain cekap dalam menggunakan teknologi untuk mengakses maklumat dari pelbagai sumber. Dari segi agama pula, kita dapat lihat dengan penyiaran ataupun menyalukan maklumat dan hebahan informasi ke pelbagaian agama, kepercayaan dan adat Islam di dalam media sosial, masyarakat akan menimbulkan perasaan saling menghormati dan juga saling menjaga sensitiviti dan antara kaum. Antara faedah ICT tapak pengukuran kesepaduan nasional kita dapat lihat dari segi e-pendidikan, e-sukan dan juga e-dagang. Dari segi e-pendidikan, iaitu kita dapat lihat daripada pembangunan prasarana tingkat kesediaan. Prasarana internet yang telah ditambah baik dari semasa ke semasa. Selain daripada prasarana yang merupakan tulang belakang dan faktor untuk menjayakan penggunaan pembelajaran adalah aplikasi. Kaedah pembelajaran dan proses pengendalian e-pembelajaran juga telah memberi sumbangan kepada faktor kejayaan sesebuah laman ataupun aplikasi e-pembelajaran. Dengan penularan COVID-19 ketika ini, pergerakan manusia menjadi semakin terhad, tidak boleh bersentuhan dan berdekatan kerana boleh menyebabkan jangkitan. Namun begitu, proses pembelajaran dan pendidikan juga perlu diteruskan dari segi peringkat sekolah ataupun institusi pendidikan tinggi. Begitu juga dengan para pekerja sektor awam maupun swasta, proses latihan dan juga kursus tetap akan diteruskan. Jadi, pembelajaran ini sangat penting untuk ketika ini. Yang kedua, ia dapat mengubah landscape pembelajaran. Sebelum ni kita akan menghadiri kelas dan akan belajar secara bersemuka. Tetapi disebabkan COVID-19 ni kita banyak menggunakan aplikasi seperti aplikasi Maya. Contohnya Google Classroom, Zoom, Webex dan juga Google Meet. Selain itu dapat juga aplikasi yang berbayar seperti Awesome. Namun dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, ia juga menyumbang kepada e-pendidikan yang semakin maju. Seterusnya ialah e-sukan, iaitu keterlibatan belia dalam e-sukan. Faktor dalaman seperti minat dan juga faktor luaran seperti pengaruh rakan sebaya, sokongan daripada ibu bapa dan juga hadiah lumayan akan menjadi satu kejayaan untuk menarik belia-belia dalam perlibatan dalam e-sukan. Pertandingan permainan video ataupun secara maya yang dikenali sebagai e-sport kini mampu menjadi salah satu permainan yang menyatukan perpaduan. Menurut Presiden e-sport Selangor iaitu Encik Abdul Razak Muhammad Yusof,
e-sport kini menjadi semakin popular di negara kita kerana ia mampu menyatukan semua bangsa di dunia tanpa perlu persaingan yang memerlukan kekuatan fizikal. Yang ketiga, kita lihat dari segi e-dagang. E-dagang ini merupakan pengganti kepada konsep manual. Selain itu, pemasaran yang lebih luas mengikut peredaran teknologi semasa, waktu dan tempat kerja dan fleksibel dan merupakan modal yang rendah untuk mengurangkan kos. Antara aplikasi-aplikasi yang kita boleh gunakan waktu sekarang ialah seperti Shopee, Lazada, Amazon dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi ini, kita dapat mengurangkan masa kita untuk membeli belah di luar rumah. Kita hanya perlu mengordernya secara online dan tunggu saja barangan untuk sampai ke rumah. Seterusnya ialah ejen kesepadan sosial. Okey, ejen ini merupakan salah satu cara ataupun kita untuk mencapai satu tahap kesepaduan antara kaum semua masyarakat dengan cara kita bertutur, cara kita berkomunikasi, cara kita menasihat, cara kita berdebat, cara kita menunjukkan diri, cara kita meletakkan gambar, cara kita berbudi dan cara kita menghormati orang tua dan cara menyayangi orang muda. Itu adalah antara ejen-ejen yang kita perlukan untuk kita mencapai satu kesepaduan dalam masyarakat kita. Seterusnya ialah ICT tapak pengukuhan, kesan ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Antara kesan kita dapat lihat ICT dalam pengaruh kesepaduan nasional ialah kita mudah mendapat maklumat dengan pantas, komunikasi yang berkesan, mempercepatkan urusan, mengetahui perkembangan semasa dengan pantas. Antara isu semasa yang kita dapat lihat pada masa kini ialah penyebaran berita palsu yang semakin berleluasa. Untuk kita mengelak, apakah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah ini ataupun isu ini, kita perlulah menyemak sumber berita sebelum menyebarkannya. Yang kedua, fikir manfaat kita berkongsi. Yang ketiga, berhati-hati dengan cerita yang beremosi. Dengan kata lain, berfikir sebelum bertindak. Yang kedua ialah isu cyberbully. Kebanyakan isu cyberbully ini berlaku di aplikasi media sosial. Apakah langkah-langkah kita untuk mengatasinya? Yang pertama, kita perlulah bijak untuk memilih rakan media sosial. Yang kedua, kita tidak menyebarkan ataupun menceritakan hal peribadi di media sosial. Dengan kata lain, kita jaga kita. Yang terakhir ialah pengodaman ataupun hack. Antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mengukuhkan keselamatan PC ataupun komputer kita. Elakkan daripada login secara automatik, sentiasa log out dengan betul. Elakkan penggunaan Wi-Fi awam, sentiasa membersihkan sejarah browser anda dan sentiasa jangan mengaitkan akaun peribadi dengan apa-apa aplikasi kita. Jadi ia dapat mengelakkan kita daripada dihack ataupun digodam.